Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Syarin Hanum binti Abdul Rahman mengajar di SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Hari ini cikgu akan mengajar mata pelajaran kimia bagi tajuk isomer dan penamaan IUPAC. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada adik-adik yang sedang menonton teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama Akak Eli Arifin dekat sini yang akan menemani cikgu yang cantik hari ini. Cikgu Syarin, apa khabar? Ya Eli, Alhamdulillah baik. Alright, okay. Hari ini kita akan belajar subjek kimia, isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Betul cikgu? Ya, betul. Ini untuk subjek sekolah menengah atas? Sekolah menengah atas. Baik. Sebenarnya, actually topik ini tingkatan 5. Tingkatan 5. Ya. Okey, sebelum itu Kak Lina ingatkan untuk adik-adik menjaga SOP, terutamanya menjaga penjarakan sosial dan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, cikgu, saya akan sanitasi tangan saya dulu, lepas tu turn cikgu, boleh? Iya, boleh. Silakan cikgu. Okey, dan kita boleh buka pelitup muka kita dan simpan dalam bekas yang telah disediakan untuk menjaga kebersihan. Baik, cikgu. Selain daripada kita berdua, saya tahu yang cikgu bawa bodyguard cikgu. Ya, ada 6 bodyguard saya. 6 bodyguard untuk bersama-sama belajar subjek isomer hari ini yang juga daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Betul, Okey, Ali. mungkin kita tapi sebelum itu kita nak tanya dulu tentang subjek ini cikgu, sebab kebiasaannya subjek kimia ni tak semua orang boleh terima kan cikgu, sebab dia memerlukan orang kata kritis dan kreatif something macam berkaitan dengan abstrak dan sebagainya. Jadi cikgu mungkin boleh kongsikan sedikit tentang kepentingan subjek ni. Okey, sebenarnya kimia ni kalau terutama pelajar lah, terutama yang nak naik tingkatan 4, dia rasa macam satu subjek yang sangat susah. Sebab kenapa? Kita tak nampak. Itu yang menyebabkan ramai pelajar merasakan bahawa kimia itu adalah subjek yang susah. Tapi sebenarnya tak. Jadi sebenarnya kimia ni banyak berkait dalam kehidupan kita seharian. Okay, contoh dia apa yang saya bawa hari ini. Memang kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi bila kena cara kita belajar, dia akan menjadi menyeronokkan. Betul tu. Baiklah. Jadi kita kejap lagi akan belajar lanjut tentang subjek ini. Saya pun tak sabar nak tengok ada apa orang kata sel-sel otak berhubung ni. Dia kan lebih kurang macam tu kan bentuk dia. Sekarang ni kita nak berkenalan dan jumpa sendiri murid-murid cikgu ni yang dah bersedia nak belajar bersama-sama dalam talian. Jom kita bersama dengan mereka. Itu dia. Okey, cikgu mungkin boleh kenalkan setiap seorang murid-murid cikgu ni. Okey. Semua ni pelajar tingkatan 5 di SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Okay, yang pertama, yang paling atas sekali sebelah kiri itu Farhatul Hanan. Okey, mungkin Farhatul boleh buka mic dan kenalkan diri. Okey, Hanan boleh kenalkan diri. Buka mic. Assalamualaikum. Nama saya Farhatul Hanan binti Siti. Okey, saya suka dia punya background bilik tidur dia cantik. Dan seterusnya siapa? Okey, seterusnya di tepi Hanan adalah Havinash. Hai Havinash. Hai, nama saya Avinash. Okey, terima kasih Havinash. Okey, seterusnya di bawah Hanan tu adalah Arisha Kristina. Hello Arisha. Assalamualaikum cikgu, nama saya Nur Arisha Kristina binti Nazri. Daripada kelas mana ni? 5 Jaya. 5 Jaya. Lima Okey, Jaya. terima kasih. Okey, terima kasih Arisa. Seterusnya kita ada Mira. Silakan Mira. Hai, nama saya Mira Sri Asyik Kumar. Nah, dari kelas? 5 Hema. 5 Lima Hema. Hemah. Baik. Ya. Okey. Okey, seterusnya kita ada Akmal Fauzan. Assalamualaikum semua. Nama saya Akmal Fauzan bin Azhar. Dari kelas? Okey. Dari kelas 5 Jaya. Okey, ketua kelas 5 Jaya. Wow. Dan yang terakhir? Ya, dan yang terakhir kita ada Very Sweet Swita. Okey, silakan Swita.
Saya Sweta nama Chandra Kumar dari Lima Jaya. Okey, terima kasih semua. Ini murid-murid cikgu ni yang kata best student cikgu jugalah ni. Ya, semua anak murid saya best student. Yang juga tak sabar nak belajar tentang kimia. Tapi sebelum itu, kita kasih diorang ambil nafas dulu cikgu. Supaya kita rehat, kita nak rehat sekejap. Kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, isomerisme pertama kali diperhatikan pada tahun 1827 ketika Frederick Wohler menyiapkan sianat perak dan mendapati hasilnya sama dengan fulminat perak yang dihasilkan oleh Justus von Liebig pada tahun sebelumnya. Baiklah, kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin dan juga Cikgu Syarin Hanum dekat sini untuk belajar subjek isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Serta bersama kita murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur dalam talian. Dan Cikgu, saya nak tanya satu soalan. IUPAC tu bermaksud apa? Okey. IUPAC tu sebenarnya dia adalah satu badan yang mengawal selia tentang bahan-bahan kimia. Nak bagi nama, ada macam kita lah. Nak bagi nama, kita mesti daftar kelahiran di Jabatan Pendaftaran Negara. So stand for IUPAC itu ataupun akronim untuk IUPAC itu International United Pure and Applied Chemistry. Teringkasnya IUPAC. Baiklah, jadi hari ini kita akan lebih fokus pembelajaran kita tentang apa, Cikgu? Isomer dan penamaan IUPAC. Maksudnya lebih dalamnya lagi. Lebih dalamnya kita akan lebih fokus macam kepada mana suatu molekul fokus kita sebatian karbon, kita boleh susun dalam pelbagai cara. Kita boleh susun dalam pelbagai cara. Jadi itu fokus pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu akan terangkan langkah demi langkah untuk menghasilkan isomer bagi sebatian yang ada di depan cikgu ini. Okey. Saya tak faham, Cikgu, tapi mungkin kita kena buat aktiviti. So, apa aktiviti kita akan buat, Cikgu? Sebab itulah kita namakan slot Teroka. Jadi cikgu nak hari ini murid-murid cikgu, Eli pun juga boleh meneroka sendiri untuk kita mengaplikasikan kemahiran saintifik yang kita pelajari sebelum ini. Jadi apa aktiviti kita nak buat, Cikgu? Mula-mula cuba semua penonton dan murid-murid cikgu di sana. Cuba lihat. Eli pun boleh buat. Kita buat tangan kita macam ni. Cikgu buat tangan cikgu macam ni. Apa yang kamu dapati perbezaan dan persamaan pada posisi tangan cikgu dan Kak Eli itu pada pagi ini? Siapa nak volunteer? Siapa nak jawab? Siapa cikgu pilih kot, cikgu pilih siapa? Kat situ So Farhatul Hanan. Anan nak jawab. Yang tangan cikgu, dua-dua jari bilangan dia sama, tapi susunan dia lain. Okey, bagus Hanan Jari cikgu masih tetap 5, tak ada hilang. Okey, tapi susunannya dah berbeza. Tengok ibu jari, dua ibu jari itu berada pada sebelah yang beza. Kalau kita buat macam ni. Jadi itu konsep yang kita nak belajar tentang isomer. Okey, seterusnya murid-murid cikgu siapa yang ada blok ini? Siapa yang ada boleh. Okey, sekarang masing-masing ada blok yang berbeza warna. Okey, cikgu nak semua susun mengikut kreativiti masing-masing. Okey, kita lihat berapa banyak bentuk yang mereka boleh dapat. Okey, cikgu bagi 15 saat pun dah boleh lah. 15 saat? Ya. Lama tu 15 saat tu? 10 saat pun dah siap dah tu. Siapa dah siap boleh angkat. Siapa dah siap boleh angkat.
Mereka kena buat apa, cikgu? Okey, susun saja. Ikut kreativiti Suka masing-masing. hatilah. Suka hati. Okey. Kat atas tu Swita. Okey, Swita susun macam ni. 3 macam ni Tetap 3, tak ubah 3, dia tak keluarkan ke. Okey, kemudian Mira. Mira buat lurus saja. Satu cara lagi. Yang lain? Okey, yang lain. Siapa? Hana? Havinash ada Hana tak? terbalik. Hana terbalik. Macam tangan cikgu tadi itu? lah. Havinash dia capu-capu colour. Oh, banyak. Banyak. Dileraikan yang yang ada. lain, Akmal dengan Arisha? Akmal tak ada. Okey, tak ada, tak apa. Aisha tak ada juga. Okey. Dia dalam minda je. Ya, dalam minda. Okey. So, dari Okey. aktiviti tadi, murid-murid dapat melihat bahawa 3 jenis blok ini kita dapat susun pelbagai cara. Dari segi reka bentuk. Jadi itu idea yang kita nak belajar pada hari ini. Tapi kita bukan cerita blok. Blok ni kita tinggal kat pelajar prasekolah. Sekarang kita belajar dalam topik kimia. Kita ada sebatian karbon. Jadi sebatian karbon yang cikgu akan gunakan contoh pada hari ini berdasarkan DSKP, dokumen standard kurikulum kita. Kita hanya belajar alkana, alkena, alkuna dan alkohol. Nama macam Arab, cikgu. Arab sekali. Jadi itu adalah siri homolog sebatian karbon. Alkana, alkuna, alkena, alkena, alkohol. Alkohol tu lah kita biasa dengar. Alkohol tu biasa dengar. Sebab dalam sanitizer kita. Bagus, Ellie. Okey. Dalam sanitizer kita mengandungi alkohol. Okey. Sekarang cikgu nak pelajar-pelajar cikgu meneroka sendiri Okey. So, cikgu ada 2 formula struktur dekat sini. Yang pertama sekali, cikgu ambil alkohol. So, alkohol cikgu ada C3H7OH atau propanol. Jadi, cikgu nak C3H7OH. Jadi, cikgu nak Mira, Havi dan juga Akmal. 3 lukis formula struktur bagi propanol. Saya tak tahu apa-apa ni, cikgu. Tak apa, Ellie. Kita belajar hari ini. Okey. Dan cikgu ada yang kedua, ada 3 lagi. Tak boleh duduk saja-saja. Okey, cikgu ada struktur yang kedua, iaitu C3H8. Pelajar-pelajar yang di luar sana pun boleh mencuba. Jadi ini cikgu minta Arisha, Swita dan Hanan untuk mencuba. Jadi mereka kena lukis dalam bentuk ni ke, cikgu? Okey, tak. Okey, nanti kita tengok lukis. Bila kita lukis, ini ialah 3D. Model 3D. Tapi kalau dalam peperiksaan kita tak diberi inilah. Ini untuk tujuan pembelajaran kita sahaja. Cikgu, saya ada soalan. Kalau macam ni, ini dalam badan kita dikira apa, sel ke? Oh, bukan. 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 Ini adalah molekul. Molekul. Sebab dia bercantum-cantum kan? Ya, bercantum-cantum. So ini adalah sebatian karbon. Sebatian karbon. Yang cikgu sebut alkana tadi ni lah. Yang Ellie tahu tadi alkohol. Ini. Oh, dia lain pula. Ya, lain. Sebab tu dia kita panggil dalam kimia, kita panggil siri homolog. Kalau kita keluarga lah. Keluarga ni keluarga alkana, ini keluarga alkohol, ini keluarga alkuna. Okey, apa beza? Nak ajar Ellie pula. Tak apa. Boleh cikgu, kita sama-sama apa belajar. beza dekat sini 3 kalau Ellie tengok. Apa beza? Dia beza. Bentuk dia berbeza. Bentuk lagi? Warna tak ada kena-mena kan? Warna tak ada guna. Cuba tengok yang kelabu tu. Dia ada pattern dia. Okey. Okey, tengok. Ini ada 3. Ini ada 3. Bercantum. Okey, ini ada 2. Dan ini 1 sahaja. So itu adalah jenis ikatan yang membezakan siri homolog mereka. Okey. Saya rasa murid-murid kita dah siap dah sedia. Dah bersedia?
Okey, sekarang kita pergi dulu kepada kumpulan alkohol. Kumpulan alkohol tadi Mira, Harvey dan Akmal. Boleh angkat awak punya formula struktur yang telah awak lukis? Wow. Wah, itulah cara macam mana kita lukis secara 2 dimensi atas kertas exam atau dalam buku tulis. Okey. Akmal kat tinggi sikit Akmal. Cikgu tak nampak yang kat bawah. Okey. So sekarang kita tengok kedudukan kumpulan O dan H. Kedudukan kumpulan O dan H bagi Akmal dan juga Mira berbeza. Akmal letak pada carbon hujung. Tapi Mira letak di carbon tengah. Okey. Boleh macam tu cikgu? Boleh. Boleh. Jadi di mana kita nak letak? Okey. Okey. So sekarang Harvey angkat tinggi sikit Harvey. Cikgu tak Harvey nampak. kena ke belakang sikit sebab tak nampak dia punya. Okey. Ke kiri awak sikit? Kiri. Kanan. Sorry. Okey. Kanan ke kiri tu? Kirilah, cuba kiri. Kiri. Okey. Tengok Harvey punya. Kiri lagi sikit. Okey, Harvey pada kita nampak lukisan Harvey tu macam lain kan? Macam lukisan baru. Tapi sedar tak bahawa sebenarnya lukisan Harvey sama macam lukisan Akmal. Cuma ujung ni Akmal dia macam lurus. Harvey dia pusing ini ke bawah. Ke bawah. Sebenarnya carbon ni dia boleh berpusing mana-mana. Kat sini. Atas, bawah, kiri, kanan semua boleh. Boleh main-main macam tu. Sebab mana yang berada pada atas, dia bila-bila masa saja boleh berada di sini. Itu bermaksud dia bukan struktur yang baru. Bukan struktur yang tetap. Dilipat je. Dia Dilipat orang kata saja. hidup ibarat putaran roda. Ya. Okey, terima kasih Akmal, Mira dan juga Harvey. Okey, seterusnya kita tengok kumpulan yang kedua. Untuk C3H8. Okey, Hanan, Arisha dan juga Swita. Kenapa mereka pakai baju biru kuning hari ini? Itu baju sekolah kami. Baju co-curriculum kami. Okey. Baik. Cantik. Arisha lukis memanjang. Hanan melintang. Melintang. Siapa tu? Swita. Swita. Okey. Swita tu ada 3 kan? Cuba tengok lukisan ketiga-tiganya. Ada beza tak? Ada. Sebenar? Macam Swita dia macam bentuk L sikit. Kalau kita tengok memang nampak berbeza. Tapi sebenarnya kalau ikut yang cikgu kata tadi, sama je. Yang boleh pusing tadi, lukisan Swita tadi tu macam contoh macam ni. Hanan dengan Arisha memang confirm sama. Straight lah. Hanan mendatar, Arisha menegak. Okey, tapi Swita dia bawa ke bawah. Tapi sebenarnya ini boleh naik atas sama juga. Jadi ketiga-tiga tu sebenar dalam konsep isomer yang itu sebenar adalah benda yang sama. Walaupun mata kita nampak struktur itu adalah struktur yang berbeza. Okey? So itu 2 aktiviti untuk cikgu memahamkan murid-murid tentang apa itu isomer. Okey, sekarang. Alright, terima kasih murid-murid. Boleh letak dah terima kasih boleh letak mereka. Tania. Lengoh dorang tangan lama. Cikgu ni bila nak bagi cue ni. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya cikgu nak murid-murid yang ada kat belakang cikgu tadi. Sekarang ini cikgu nak awak lukis pula. Lukis pula. Satu lagi yang satu formula molekul yang cikgu akan bagi. Okey, dah ready dengan kertas? Okey, seterusnya cuba lukis formula molekul bagi butina. Butina. Okey, C4H8.
Inilah butina. Cikgu, kita kena ada penjarakan sosial, cikgu. Okey. Itu butina. Okey. Okey. Itu butina. Okey, Ini butina yang ni ada- dia ada sorry. Oh, Ni, salah. ni. Salah. Ganda Oh, ya. dua. Ganda dua Ikatan inilah. Ganda dua. Kita Okey. panggil ganda dua. Ikatannya ada dua. Ni ganda dua ni. Okey. Okey, pelajar-pelajar akan lukis secara dua dimensi seperti tadi. Okey, sementara mereka melukis, apa kata cikgu, kita berehat seketika? Ya, boleh. Boleh. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, glukosa, galaktosa dan fruktosa merupakan isomer yang mempunyai formula molekul yang sama, iaitu C6H1206. Ya, kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin dan juga Cikgu Syarin Hanum dekat sini untuk belajar tentang subjek isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Okey, Cikgu. Tadi saya nampak trivia tu, dia kata ada formula yang panjang, 6H apa? C6H12 O6. Itu formula molekul. Wow. Macam tadilah kan saya cakap dekat pelajar tadi, homework sebelum kita berhenti rehat. Okay, pelajar-pelajar saya perlu melukis formula struktur bagi sebatian yang mempunyai formula C4H8. So tadi samalah, tu kita panggil dalam kimia formula molekul. Saya tahu CO2H2O je. Bagus. So itu oksigen dengan dengan Karbon dioksida kan? dan juga air. Baik. Okey, Okey. mungkin kita boleh tengok keputusan ataupun hasil daripada homework murid-murid yang cikgu bagi tadi. Kita nak mulakan pada siapa, cikgu? Cikgu boleh Okey, pilih dulu. kita mula dengan Arisha. Wow. Okey, tengok Arisha telah meletakkan. Okay, cikgu ambil yang ni. Okey. Ini yang cikgu buat secara 3D. Okey. Okey, so ikatan ganda dua cikgu pada karbon yang pertama. Tapi Arisha telah ubah kepada karbon yang kedua. Jadi itu boleh boleh. Okey, kita tengok pula yang kedua, Hanan. Terima kasih, Arisha. Okey, terima kasih Arisha. Okey, punya? Hanan. Oh, tak nampak. Dekat sikit, Hanan, boleh? Dekatkan sikit. Okey. Okey. Oh, dekat sangat tu. Dekat sangat tu. Belakang sikit, Hanan. Alright. Okey. Hanan, cuba tengok Hanan. Okey. Kita tengok Hanan dengan Arisa tadi. Dua-dua kita tengok. Tapi seolah kalau kita tengok sekali pandanglah formula struktur yang dilukis oleh Hanan tu berbeza dengan yang Arisa lukis tadi. Sebab macam saya tengok Hanan punya dia macam lebih kata ada cabang-cabang. Cabang-cabang sikit kan. Arisa tadi lurus saja. Kan? Nampak mudah sikit lah. Tapi cuba tengok, boleh kan tadi cikgu kata, cikgu kata tadi karbon ni 4 Berpusing. ikatan ni boleh berpusing. Jadi kita baik. cuba tengok yang Hanan punya tu. Karbon dia tu sebenarnya dia boleh naik ke sini. Dia duduk bawah sini kan? Dia pusing situ. Sama juga. Sama juga dengan yang last. Jadi rumusannya lukisan ataupun formula struktur yang dilukis oleh Hanan tu dengan yang Arisa tadi adalah benda ataupun formula struktur yang sama. Okey. Baik, kita tengok seterusnya. Kumbang. Kita lihat kumbang. Havi mana? Habi boleh belakang sikit, Habi? Okey. Okey. Havi, lukisan Havi dia meletakkan ikatan ganda dua itu pada karbon hujung, karbon pertama dan hujung. So ada beza. Ada beza. Okey. So terima kasih. Okey, Hanan boleh letakkan jawapan anda. Okey, terima kasih Havi.
Dan terima kasih Okey, Hanan. seterusnya. Okey, Hanan, terima kasih. Dia sangkut, tak apa. Kita pergi ke Okey, seterusnya, kita cikgu. seterusnya kita tengok Mira. Okey, Mira. Tengok Mira. Okey. Wow. Jawapan Mira dengan Havi tadi. Lebih kurang. Lebih kurang, Cuma Mira Eli. dia ganda 2 depan. Havi belakang Okey. katanya. Jadi seolah-olah Okey. Terbaliklah. ini Havi punya, ini Mira punya. macam tu je. Itu je. Okey, so dalam isomer Okey. kita tidak mengatakan ini adalah isomer. Dia hanya terbalik struktur yang dibalikkan sahaja. Okey, dan Terima akhir kasih, sekali, Mira. terima kasih Mira. Akhir sekali Swita. Belum akhir cikgu. Akmal belum. Akmal belum. Marah Akmal. Dah. Okey. Hanan tersangkut tu. Okey. Kita boleh belakang sikit, Kita Swita. nampak ada kelainan dekat sini. Belakang sikit sayang. Belakang sikit Swita. Belakang lagi. Okey. Belakang lagi. Sikit-sikit je lagi belakang. Tak Belakang nampak lagi. satu. Belakang lagi satu. Lagi. Takut sangat di belakang. Okey, okey kita dapat dah. Okey. So kalau kita lihat formula struktur yang dilukis oleh Swita ni yang mendata tu 3 saja. Dia dah buang satu. Sebab dia ke bawah. So dia buang. Kalau ni saya buang. Okey, buang ni dan dia letak dekat sini. Tengah-tengah. Okey. Dia jadi huruf T lah. T, macam huruf T. T huruf besar. So dia ganti dekat sini. So macam itulah. Dikembalikan semulalah. Jadi faham. okey. Jadi ini isomer. Inilah yang kita panggil isomer bila formula molekulnya tetap sama. Masih 4. 1, 2, 3, 4 karbon. Tapi cara menyusunnya sudah berubah. Okey. Cikgu, kita tengok yang terakhir. Akmal Okey, punya. Terima Akmal. kasih, Swita. Okey, terima kasih Swita. Kita tengok Akmal. Wow. Akmal punya macam Swita tapi dia ke tepi. Okey. Akmal ni betul macam Swita. Tapi dekat sini sebenarnya Akmal tu dia punya rantai induk. Rantai induknya adalah dia macam L. Macam L yang terbalik. Tapi betul. Betul Eli kata tadi macam Swita. Kan? Tapi dia kat tepi je. Ya, terima kasih Akmal. Terima kasih Akmal. So dari situ, murid-murid telah meneroka sendiri macam mana suatu formula molekul boleh dilukis dalam bentuk formula struktur yang mana yang kita panggil isomer dan yang mana yang bukan isomer. Okey, cikgu minta seorang siapa boleh menakrifkan maksud isomer kepada cikgu? Cikgu siapa? Okey. Ya, atau cikgu Siapa? boleh pilih? Okey. Swita. Okey, Swita. Okay. Terima kasih Swita. Formula molekul dia sama, tapi formula structure dia berbeza. Okey, terima kasih Swita. Bagus Okey, prinsipnya suatu isomer mempunyai formula molekul yang sama dari segi bilangan karbonnya, bilangan hidrogennya, bilangan oksigennya macam tadilah. Fruktosa, glukosa tadi kan semuanya C6, H12, O6 semua sama. Tapi cara susunan dalam formula molekul adalah berbeza. Jadi secara lengkapnya apa maksud isomer? Isomer ialah sebatian karbon yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. So itulah maksud isomer. Okey, So baik. sekarang cikgu rasa murid-murid cikgu dan seterusnya murid-murid di luar sana juga telah mampu untuk melukis isomer. Jadi kita pergi pula macam mana kita nak namakan mengikut IUPAC. So IUPAC dah bagi garis panduan. Tak boleh langgar garis panduan macam tak boleh langgar SOP. Okey. Jadi cikgu akan terangkan sedikit tentang penamaan IUPAC. Okay. So kita hari ini macam cikgu kata tadi kita ada siri homolog alkana. Untuk menamakan alkana kita ambil 3 huruf hujungnya iaitu ana.
Ana. Ana. Okey. Kemudian sayang. kita ada alkena. Okey, alkena 3 hujungnya ialah ena. Macam Ina. Macam nama Ina. orang. Oh, Ina. Okey, kemudian alkuna. Okey, 3 huruf hujungnya una Una. dan Oh, ni lain alkohol 2 huruf hujungnya iaitu Ol. 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 Okey. Di mana kita mesti namanya mesti berdasarkan kepada bilangan karbon ni. Saya tahu pegang. Okey. Saya pegang kan, cikgu, ya. Bilangan karbon. Okey. Okey, jadi dalam penamaan IUPAC, IUPAC telah menggariskan bilangan karbon mempunyai awalan masing-masing. Okey, contoh dia 1 karbon mid, 2 it, 3 prop, 4 but, 5 pen, Ayo, cikgu. sambungan. Okey. Ada lagi? Ada Oh, lagi. panjang betul. Sambungannya 6. 6. Okey, 6 hex, 7 hep, 8 oct, 9 non dan 10 dec. Jadi untuk silibus atau sukatan bagi tingkatan 5, kita hanya perlu tahu sehingga 10 karbon sahaja. Cikgu, bunyi dia macam ada bulan-bulan cikgu. Bulan-bulan itu bahasa Latin, Nelly. Orang Latin baik. membilang macam kita membilang 1 2 3 tu macam itulah. Mid, Baik. it, prop. Okey. Kita akan gabung. Kalau dia ada 2 karbon dan dia kumpulan alkohol, maka kita panggil 2 tadi it kan? So maka dia akan jadi etanol. So macam itulah. So itu penamaan. Okey. Kemudian tadi kalau kita lihat yang dibuat oleh Harvey tadi. Bila dia dah ke bawah. Cikgu, cerita pasal tentang Harvey lagi, kita akan sambung selepas ini, boleh cikgu? Boleh. Okey, kita akan rehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan Harvey punya struktur lukisan. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC dibentuk pada tahun 1919 oleh ahli kimia dari industri dan akademik bagi memenuhi satu standard antarabangsa dalam bidang kimia. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Syarin Hanum dekat sini untuk belajar tentang isomer dan penamaan IUPAC. Baiklah Cikgu, tadi kita nak kembali kepada Harvey punya lukisan struktur yang Cikgu nak kongsikan. Mungkin boleh teruskan Cikgu? Okey, Harvey boleh bagi tahu Cikgu apa nama bagi formula struktur yang awak lukis sebentar tadi? Alkina. Okey, namanya mengikut IUPAC. Yang awak lukis tadi, Butena. apa dia? Butena. Okey, nama lengkap. Nama lengkap dia tadi awak lukis, tunjuk balik formula struktur yang awak lukis tadi untuk C4H8. Okey. Apa nama dia? Okey, betul-betul. Cikgu yang tertukar tadi siapa yang melukis ke bawah. Okey, betul. Nama yang Harvey bagi tu ialah Butena. Okey, siapa tadi yang melukis satu ke bawah? Akmal dengan Swita. Swita. Okey, Swita. Bagi nama apa penamaan mengikut IUPAC bagi struktur yang telah Swita lukis sebentar tadi? Boleh angkat struktur dan cakap nama. Okey. Okey. Alkina. Tak dengar Swita? Ulang sekali lagi boleh? Alkina. Ya, siri homolognya alkena. Okey, apa nama? Apa nama penamaan mengikut IUPAC?
Okey. Mungkin dia Dia kena buat al-2Na ke? Apa dia? Cikgu tak clear. Dua metil. Al-2Na. Dua metil. Dua Berapa? metil. Berapa ada induk dia? 1. Tak, ni ada berapa karbon? mungkin cikgu boleh bantu dia terus cikgu. Okey, siapa boleh bantu? Empat. Ada. Okey. Sekarang ini lukisan Swita Okey. Ini ialah rantai utama. Okey. Rantai utama. So ada 3. 1, 2, 3. So penamaan karbon yang pertama mesti hampir dengan ikatan ganda 2. Kita tak boleh mula nombor 1 dekat sini, Ellie. Kita kena mula daripada sini. So pada karbon kedua ada cabang. Okey. Jadi cabang ni ada nama masing-masing, Baik. juga bergantung kepada bilangan karbon. Jadi kalau 1 karbon namanya metil. Metil. Okey, 2 karbon namanya etil, 3 karbon namanya propil. Wow. Okey. So dekat sini kita ada kumpulan metil sebab Okey. 1 karbon pada karbon nombor 2. Okey, jadi namanya 2 metil. Ada 3. Jadi mengikut kat sini 3 tadi Propil. okey, propena. Propena. Sebab alkena tadi ikatan ganda Okey. 2. Okey, propena. So namanya Okey. ialah 2 metil propena. Propena. Okey. So itulah bagaimana kita dapat melukis isomer dan menamakan isomer mengikut iPad. Saya ada soalan cikgu. Ya. Kalau kita nak namakan isomer tu, adakah kita kena lukis dulu atau kita namakan dia dulu? Okey. Kalau kita nak namakan, kita kena lukis dulu. Kena lukis dulu baru kita boleh namakan. Tapi kalau kita diberi nama, kita boleh lukis. Contoh dia Ellie kata, cikgu lukiskan untuk Ellie 2 metil propena. So saya boleh tahu, saya punya rantai induk ada 3. Pada karbon nombor 2 ada kumpulan metil. So boleh sebenarnya 2 hala lah. 2 hala. Kalau ada formula kita boleh bagi nama, ada nama, kita boleh lukis. Tak ada salah, tak ada betul lah ya. Ya. Kalau antara dua tu lah. Boleh mana-mana. Okey. Baiklah, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya cikgu rasa kita nak test ni. Tak sah lah kalau tak ada ujian ni kan. Okey, seterusnya cikgu tengok Okey, kat sini manakah struktur berikut Sini belakang cikgu. isomer. Okey, manakah struktur berikut Cikgu kena depan sikit sebab yang terlindung. merupakan isomer? Baik. Okey. Siapa nak jawab? Atau cikgu Ada? pilihlah. Siapa? Saya rasa siapa ni kurang bercakap mana? ni. Mira. Mira. Okey. Mana Mira? 1, 2, 3 dan 4. Manakah yang merupakan isomer? Mira boleh nampak? Saya tak nampak cikgu. Oh, tak nampak. tak Okey. nampak? Itu dia. Nampak tak? Nampak tak? Tak. Oh, tak nampak Okey. Siapa yang nampak? Manakah isomer? Okey, yang lain boleh bantu? Boleh bantu Mira? Okey, mungkin kita Cikgu. Okey. Siapa? Yang Swita. keempat ke? Cikgu, kita orang tak nampak apa yang cikgu tunjuk. Oh, ya ke? Okey, tak Okey, apa. Okey, cikgu lah jawab. Cikgu jawab. Okey, kalau tengok 4 struktur ni, struktur 1 dan struktur 3 merupakan isomer. Okey. Yang lain tu tidak mematuhi ciri-ciri isomer. Baik, Okey, faham. seterusnya. Yang tadi terangkan mengapa kedua struktur ini bukan isomer. Sebenarnya tadi cikgu dah terangkan. Kenapa ini bukan isomer? Kerana kalau kita lihat kedudukan ikatan ganda 2 tu hanya kedua-duanya berada pada karbon nombor 1.
satu. Okey. Sebab tadi mengikut IUPAC, karbon yang pertama mesti karbon yang berhampiran dengan ikatan ganda dua atau Okey. kumpulan berfungsi masing-masing. So Okey. untuk yang ini yang pertama, untuk yang ini yang pertama. Okey. Faham. Okey, seterusnya cikgu rasa dekat sini kita nak buat rumusan Okey. tentang apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey. Okey. Siapa nak merumus apa yang kita dah belajar hari ini? Akmal boleh? Apa yang kita dah belajar hari ini? Kita sudah belajar apakah maksud isomer dan kita juga telah belajar cara kedudukan penamaan IUPAC. Okey. Okey, kita dah belajar tentang maksud isomer. Okey. Jadi di sini kita nak kelaskan isomer. Kita nak kelaskan. Okey, tadi daripada banyak-banyak formula struktur yang pelajar lukis tadi, okey, kita dapati ada dua jenis. Okey. Satu, sama ada kita ubah kumpulan berfungsinya dari karbon nombor 1 pergi kepada karbon nombor 2. Atau yang kedua, kita buang satu karbon dan kita letak pada karbon yang lain. Tapi ada tips tau. Jangan buang sesuka hati. Bila kita buang karbon hujung, macam ni. Kita buang karbon hujung. Ni. Dia punya pantang larang Eli, jangan letak dekat ujung juga. So kat sini ada satu kat tengah. So you boleh sambung kat sini. Baru jadi. Okey. Yang ini kenapa cikgu ambil? Okey, contohlah kalau 3. 3. Kenapa 3 kita kata tak ada isomer? Sebab bila cikgu buka satu, mana cikgu nak letak? Ada tak yang bukan hujung? Tak tahu, sama je. Tak ada dah. Semua kan? sama je. So sebab itulah isomer kena bermula dari karbon yang keempat. Jadi dekat situ kita ada dua cara melukis isomer. Ini rumusan daripada cikgu ya. Okey. Ada keisomeran rantai bagi alkana, alkina, alkuna dan alkohol. Boleh pendekkan daripada 4 jadi 3 dan seterusnya. Kemudian kita ada keisomeran kedudukan. Kedudukan tu kita tujukan kepada kumpulan berfungsi masing-masing. Jadi dia hanya ada pada alkena, alkuna dan alkohol. Tak ada pada alkana sebab alkana semua ikatannya adalah ikatan tunggal. Ikatan tunggal. Jadi sama je, letaklah kat mana-mana sama. Baiklah. Okey. Jadi ini rumusan secara menyeluruh. Okey, isomer bagi alkana bermula dari karbon 4. Okey, ke atas. Okey, isomer bagi alkena bermula juga daripada karbon keempat. Okey, alkuna bermula daripada karbon keempat, tapi untuk karbon keempat dia hanya ada keisomeran rantai sahaja. Sebab kita tak boleh kalau kita keluarkan ini, kita dah tak boleh nak cucuk kat mana-mana. Kalau kita buat kat sini nampak lain. Tapi dia telah tidak mematuhi peraturan ikatan bagi atom karbon. Atom karbon ada 4 ikatan sahaja. Berkongsi 4 elektron membentuk 4 ikatan. Sebab tadi kalau tengok susunan atom tadi kan. So kat sini dah jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. So tak boleh. Dah langgar peraturan. IUPAC marah nanti. Jadi untuk alkuna dia hanya kita boleh ubah ini saja. Pergi berada. Ini yes. Ini isomer. Ikatan ganda 3 berada pada karbon kedua dah. Tadi pertama kan. Macam ni pertama. Faham? So cikgu buang yang hujung ni, cikgu letak sini. So dah jadi kedua. Okey. So itu kita panggil keisomeran kedudukan. Kedudukan. Itu yang terakhir isomer bagi akhir alkohol. isomer bagi alkohol bermula daripada karbon
ketiga. Alright. Terima kasih banyak-banyak cikgu untuk rumusan berkenaan dengan isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Jadi harapnya segala ilmu yang dikongsikan oleh Cikgu Syahrin Hanum pada hari ini dapat dimanfaatkan dengan adik-adik yang sedang menonton di rumah. Juga dalam talian kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syahrin dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki dalam talian. Terima kasih banyak-banyak. Dan itu sahaja teroka kita meneroka hari ini tentang isomer dan sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Semua boleh malam baik dalam talian. Alright, bye.